Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum dan selamat pagi pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan berpeluang untuk mengikuti teknik penulisan karangan bagi mata pelajaran Bahasa Melayu SPM Kertas 1 kod 1103/1. Dan pada hari ini saya Cikgu Muhammad Nurhisan bin Safi'i dari Sekolah Menengah Sains Tun Syekh Shahabuddin bersama-sama dengan sahabat saya Cikgu Zurita binti Osman dari SMK Sungai Ara akan membantu anak-anak pelajar dalam menghadapi peperiksaan, khususnya untuk peperiksaan SPM yang akan datang. Jadi diharapkan pada hari ini anak-anak pelajar dapat memanfaatkan sesi perkongsian ilmu ini untuk mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan Bahasa Melayu SPM pada tahun ini, insya-Allah. Anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, untuk memulakan sesi kita pada kali ini, kita akan mulakan dengan objektif penulisan karangan, iaitu maklumat umum pengenalan Bahasa Melayu SPM khususnya berkaitan dengan teknik penulisan karangan. Pelajar-pelajar sekalian, sebelum pelajar memulakan pengajaran, pastikan di hadapan pelajar-pelajar dah disediakan alat tulis seperti pen, buku-buku nota. Saya harap pelajar-pelajar bukan sekadar mendengar tetapi mencatat nota sebagai satu ingatan agar ilmu itu diberkati. Objektif penulisan karangan adalah untuk menguji kebolehan pelajar dalam membina, mengumpul, memilih dan menyusun atur idea-idea, hujah-hujah dan bahan-bahan yang berkaitan dengan tajuk karangan. Selain itu, objektif penulisan karangan yang kedua ialah melahirkan idea, pendapat, hujah, pengalaman dan perasaan dengan bahasa yang jelas dan berkesan. Objektif yang ketiga, menguasai teknik mengarang pelbagai bentuk karangan dengan menggunakannya untuk pelbagai tujuan. Menguasai penggunaan perenggan-perenggan dan tanda-tanda baca pada tempat-tempat dan keadaan yang sesuai. Dan objektif yang keempat ialah menulis dengan bahasa yang kemas, lancar dan jelas, struktur ayat yang betul dan gaya bahasa yang menarik serta bersesuaian dengan tajuk karangan. Cikgu Ihsan, boleh tak ceritakan sikit tentang format Bahasa Melayu ini? Okey, terima kasih Cikgu Zurita. Baik, pelajar-pelajar sekalian, sebelum kita lebih lanjut tentang teknik penulisan, lebih baik kiranya kita ulang kaji terlebih dahulu berkenaan dengan format Bahasa Melayu SPM Kertas 1 1103/1. Dan seperti yang anak-anak pelajar telah tahu, untuk kertas Bahasa Melayu SPM, bentuk soalannya adalah berbentuk subjektif. Berbentuk subjektif. Manakala bagi itemnya pula terdapat dua jenis item yang ditanya dalam kertas Bahasa Melayu SPM. Yang pertamanya ialah karangan bahan rangsangan. Akan saya jelaskan dalam slide yang seterusnya. Dan yang keduanya ialah item karangan respon terbuka. Jadi terdapat dua jenis item yang akan ditanya dalam kertas 1 Bahasa Melayu SPM. Baik, kita tengok slide yang seterusnya. Bentuk soalan untuk esei ini ialah bahagian A dan bahagian B. Bahagian A terdapat satu soalan dan pelajar-pelajar
wajib jawab, tiada pilihan. Manakala bagi bahagian B pula terdapat 5 soalan dan pelajar-pelajar wajib jawab 1 soalan sahaja, iaitu soalan yang pelajar fikir pelajar mampu hendak menulis isi-isi tentang soalan yang dikemukakan. Baik, seterusnya untuk pemarkahan bagi kertas 1 Bahasa Melayu SPM, untuk bahagian A diperuntukkan 30 markah, iaitu untuk karangan bahan rangsangan, markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 30 markah. Manakala untuk bahagian B, bahagian karangan respon terbuka diperuntukkan markah sebanyak 100 markah bagi satu soalan. Jadi jumlah keseluruhan untuk kertas 1 SPM ialah sebanyak 130 markah. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada format soalan secara lebih terperinci. Bagi bahagian A, iaitu karangan bahan rangsangan, masa yang dicadangkan ialah selama 45 minit. Manakala panjang karangan pula dihadkan antara 200 hingga 250 perkataan saja. Jadi pelajar-pelajar kebiasaannya pada bahagian ini akan diberikan bahan rangsangan dalam pelbagai bentuk bahan. Kita akan tengok dalam slide seterusnya nanti bentuk-bentuk soalan ataupun bahan grafik yang boleh ditanya dalam bahagian A, karangan bahan rangsangan. Cuma mungkin kita perlu tekankan dari segi panjang pendek karangan, Cik Rosita ya. Kalau mengikut arahan 200 hingga 250 patah perkataan. Jadi kalau pelajar terlebih jawab tu macam mana Cikgu Zurita? Okey, pelajar-pelajar sila ambil perhatian. Kadang-kadang pelajar berasa takut terlebih perkataan ataupun kurang. Biasanya kalau lebih. Baik, di sini arahannya ialah 200 hingga 250. Baik, sehingga sekarang jika pelajar menulis lebih daripada 250 patah perkataan tidak menjadi hal, asalkan pelajar itu menjawab tugasan soalan yang dikemukakan. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kepada bentuk soalan bahagian A. Untuk bahagian A, bentuk-bentuk soalan biasanya ini ialah bentuk bahan rangsangan. Baik, antara bahan rangsangan yang diberi ialah gambar foto, gambar raja, petikan, iklan, dialog, ilustrasi kartun, catatan dan plan ataupun peta. Baik, untuk bahagian B. Bahagian B kertas 1 Bahasa Melayu SPM, bahagian karangan respon terbuka. Untuk bahagian ini masa yang diperuntukkan adalah lebih panjang, iaitu selama 1 jam 30 minit, masa yang dicadangkan. Dan panjang karangan juga melebihi daripada bahagian A, iaitu mesti melebihi 350 patah perkataan. Maknanya pelajar perlu menjawab lebih daripada 350 patah perkataan sekiranya ingin mendapatkan peringkat yang cemerlang. Sekiranya pelajar menjawab kurang daripada 350 perkataan, maknanya peringkat pencapaian pelajar juga akan menurun. Kita tengok slide yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan dimensi ataupun skop soalan yang biasanya ditanya dalam bahagian B. Seperti yang kita maklumkan daripada awal tadi, bahagian B ini dia merangkumi 5 soalan. Dan kelima-lima soalan ini kebiasaannya dipecahkan kepada dimensi-dimensi tertentu, bagi memudahkan pelajar-pelajar bersedia untuk menghadapi peperiksaan. Sila Cikgu Rita. Okey. Dalam dimensi, saya harap pelajar-pelajar ambil perhatian bahagian B, terutama ada soalan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 soalan.
Baik, dimensi yang pertama ialah diri. Baik, dalam soalan itu akan digunakan perkataan anda. Apabila ditanya anda, pelajar gunakanlah ganti nama diri, ya, iaitu saya boleh, kita boleh ataupun seseorang. Seterusnya, jika soalan itu melibatkan keluarga, apabila disebut keluarga, pelajar-pelajar hendaklah memasukkan perkataan ibu bapa ataupun ahli keluarga, iaitu ibu bapa, datuk nenek, adik-beradik, kakak, abang dan adik. Dan yang ketiga, masyarakat. Apabila disebut masyarakat, masyarakat ini melibatkan jiran ataupun tetangga. Dan dimensi yang keempat iaitu negara, melibatkan pemimpin, kerajaan atau badan bukan kerajaan. Dimensi yang kelima iaitu pihak media massa yang meliputi akhbar, radio, televisyen atau internet. Dan yang terakhir, jika soalan itu bertanyakan apakah peranan pelbagai pihak, pelajar sebutlah pelbagai pihak itu semua di atas. Sama ada pelajar boleh masukkan pihak pemimpin, pihak media massa, pihak masyarakat, pihak sekolah ataupun pihak keluarga. Mungkin kita ada tertinggal satu lagi apa Cikgu Zurita, dimensi antarabangsa. Oh, betul ya. Kan? Dimensi antarabangsa kebiasaannya pada soalan nombor 4, okay, dalam bahagian B ini, yang lebih melibatkan isu-isu di peringkat serantau maupun di peringkat antarabangsa. Dan kebiasaannya untuk soalan dimensi antarabangsa ni jarang pelajar menjawab sebab kadang-kadang isunya agak jauh daripada diri pelajar. Kebiasaannya guru-guru akan mencadangkan kepada pelajar-pelajar untuk fokus kepada 3 dimensi yang pertama, diri, keluarga, masyarakat. Kadang-kadang kita boleh jawab juga negara sebab kebiasaannya dimensi ini lebih dekat dengan diri pelajar. Okey, kita teruskan ya Cikgu Zurita. Okey. Okey, dalam bahasa Melayu terdapat 3 jenis tugasan karangan iaitu punca, kesan, langkah. Jika soalan bertanya punca, pelajar-pelajar kena faham betul-betul apakah maksud punca. Baik, perkataan lain yang digunakan bagi menerangkan punca adalah seperti soalan itu akan meminta pelajar-pelajar berikan sebab ataupun soalan itu tanya mengapakah keadaan sedemikian berlaku. Kemudian perkataan lain dia guna faktor, alasan, sejauh manakah, ya, yang keenam masalah dan yang akhir cabaran. Baik, bagi kesan. Kesan ini adalah impak apa yang berlaku bagi sesuatu situasi. Oleh itu, selalunya soalan yang keluar dia akan bertanyakan tentang kesan. Jadi pelajar ingat, selain perkataan kesan, soalan-soalan boleh bertanyakan tentang akibat, kebaikan, manfaat, masalah, natijah, keburukan, kepentingan, faedah, impak, keistimewaan. Baik, sebab kesan ini maksudnya apa yang berlaku dan menyebabkan sesuatu. Dan tugasan yang terakhir ialah langkah. Langkah ini membawa maksud usaha ataupun apa yang perlu kita lakukan terhadap sesuatu perkara. Contohnya, kaedah, tindakan, usaha, cara, kriteria, peranan, tanggungjawab, cadangan, sumbangan, persediaan, ciri-ciri, aktiviti. Untuk makluman pelajar, biasanya apabila soalan langkah biasanya pelajar akan sebut siapa yang melakukan perkara itu dan ingat kata bantu yang akan kita gunakan ya seseorang. Seseorang misalnya pihak kerajaan ke, pihak masyarakat ke, pihak keluarga akan melakukan apa. Jadi kena ingat kata kuncinya ialah pihak-pihak ini hendaklah, patutlah, wajarlah, perlulah dalam penulisan esei.
Jika pelajar guna kata-kata kunci ini bererti karangan pelajar menjadi lebih mantap. Baik, seterusnya. Baik, seterusnya kita tengok bentuk-bentuk soalan yang boleh ditanya dalam bahagian B, kertas bahasa Melayu SPM. Kebiasaannya kita bahagikan kepada dua bentuk yang secara umum, satu berformat dan satu lagi karangan tidak berformat. Jadi antara soalan yang boleh dikemukakan dalam bahagian B ini ialah dalam bentuk surat kiriman. Sama ada surat kiriman rasmi ataupun surat kiriman tidak rasmi. Boleh juga ditanya tentang ulasan, wawancara, ceramah, cereka dalam bentuk perbahasan ataupun dalam format berita, rencana, ataupun ada juga soalan, khususnya soalan nombor 5, iaitu berkenaan dengan elemen Komsas. Dan laporan, format laporan juga boleh ditanya dalam bahagian B. Jadi pelajar-pelajar perlulah menguasai semua bentuk format tersebut. Sekiranya soalan berkaitan dengan format-format tersebut akan ditanya dalam peperiksaan SPM. Seterusnya kita tengok analisis soalan karangan dari tahun 2010 sehingga 2020 sebagai panduan pelajar-pelajar untuk membuat ulang kaji untuk menghadapi peperiksaan SPM pada tahun ini. Kalau pelajar-pelajar tengok, ini untuk bahagian A, untuk bahagian A, karangan bahan rangsangan. Daripada tahun 2010, J itu maknanya untuk bulan Julai, biasa untuk peperiksaan ulangan, dan N itu ialah untuk peperiksaan pada bulan November, SPM yang sebenar. Jadi inilah antara topik-topik ataupun tema-tema yang ditanya dalam peperiksaan yang sebenar. Kita ambil yang terkini, cuba kita tengok yang terkini. Yang tahun ini untuk peperiksaan bulan Julai ataupun SPM ulangan pada tahun ini, soalan yang dikemukakan adalah berkaitan kebaikan-kebaikan menyertai sukan air. Maknanya tema dia ialah berkaitan dengan sukan. Tahun lepas, SPM sebenar tahun lepas, kebaikan pusat sumber sekolah. Begitu dekat dengan pelajar, pusat sumber ni dekat dengan pelajar. Dan kalau kita tengok tahun-tahun sebelumnya pun, banyak isu yang dalam bahagian A ni dia berkait rapat dengan kehidupan pelajar di sekolah. Banyak tema yang berkait dengan sekolah. Kalau kita tengok unit bimbingan dan kaunseling, keracunan makanan, apa lagi, sambutan hari guru di peringkat sekolah, sukan, isu-isu yang dekat dengan anak-anak pelajar. Jadi pelajar-pelajar perlu bagi tumpuan khususnya kepada isu-isu yang berada di sekeliling anak-anak pelajar, khusus untuk bahagian A. Pelajar sekalian, sekarang kita beralih kepada analisis perbandingan soalan karangan BM SPM, iaitu bahagian B. Baik, sila lihat analisis soalan yang dikemukakan pada paparan slide. Soalan yang pertama, kelebihan-kelebihan. Soalan kedua, syarahan. Soalan ketiga, soalan meminta calon menceritakan tentang bagaimana keindahan alam semula jadi. Soalan 4, pelbagai faktor. Soalan kelima, tentang drama di pelbagai saluran televisyen. Dan seterusnya kita lihat soalan bulan November meminta laporan bencana alam. Soalan 2, aktiviti rekreasi. Soalan 3, kepentingan. Soalan 4, usaha-usaha. Soalan 5, perkara-perkara yang dijadikan pedoman. Baik, untuk makluman pelajar, kena ingat apa tugasan soalan yang cikgu telah sebutkan tadi. Tugasan misalnya kesan, cara, kelebihan, memainkan faktor penting agar pelajar dapat menjawab soalan karangan dengan tepat. Baik, kita lihat lihat slide seterusnya.
Baik, di sini juga tengok ya, pelbagai aktiviti. Yang kedua, langkah-langkah. Yang ketiga, kita lihat kemajuan infrastruktur memainkan peranan penting, peranan ataupun tanggungjawab. Kemudian untuk bahagian Komsas, soalan meminta pelajar menceritakan tentang pengajaran. Begitu juga untuk soalan-soalan seterusnya, ya. Kita tengok tugasan soalan yang pertama, ya, tentang cara-cara, cabaran-cabaran, pelbagai usaha. Kemudian soalan seterusnya apa? Tahap kesedaran tentang penyakit, kemudian manfaat-manfaat, sumbangan-sumbangan, ya. Semua tugasan soalan ini terdapat bagi bahagian A dan juga bahagian B untuk penulisan karangan. Baik, kita lihat yang seterusnya, Cik Wisan. Baik, kalau kita lihat untuk soalan pada tahun 2017, okay, untuk soalan yang pertama, dimensi diri, ya, menggunakan kata kunci peranan, anak-anak. Yang kedua, dimensi sekolah, ya, dimensi yang kedua sekolah juga menggunakan kata kunci peranan, okay, peranan sekolah dalam pemupukan amalan dalam diri murid-murid. Okay. Bagi soalan yang ketiga, yang ni soalan ni agak panjang sikit. Okay. Langkah-langkah, kata kunci dia ialah langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang menghasilkan makanan yang cukup. Okay. Tadi saya ada sebutkan dimensi antarabangsa. Kebiasaannya pada soalan nombor 4 ini, soalan yang berkait dengan dimensi antarabangsa. Kalau kita tengok pada tahun 2017, soalan berkaitan dengan kebaikan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi kepada masyarakat antarabangsa. Okay? Isunya isu antarabangsa. Jadi kalau pelajar-pelajar menjawab soalan peringkat antarabangsa ni, wajib ada contoh-contoh yang berkaitan dengan negara-negara di peringkat antarabangsa. Okey, untuk soalan yang nombor 5, okey, biasanya soalan nombor 5 ini soalan elemen Komsas. Okey, soalan berkaitan dengan elemen Komsas. Kalau kita tengok pada tahun 2017, petikan gurindam. Okey, soalan memaparkan petikan gurindam. Cumanya di kata kuncinya ialah jelaskan kelebihan-kelebihan yang diperoleh individu yang bersifat pemurah. Okey, berdasarkan elemen Komsas juga. Tapi saya rasa yang ni soalan ni pelajar-pelajar boleh jawab. Okey, sebab tugasannya adalah berbentuk umum. Okey, seterusnya untuk tahun 2018 hampir sama juga. Tengok setiap dimensi soalan. Yang pertama, kemahiran kerjaya, lebih kepada tema kerjaya. Yang kedua ialah keluarga, okay, tema keluarga. Yang ketiga, format rencana gaya hidup sihat, gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Soalan nombor 4, soalan dimensi antarabangsa, masih lagi isu-isu antarabangsa yang berkait dengan keistimewaan negara-negara lain. Okay. Dan yang terakhir, soalan elemen Komsas menggunakan peribahasa. Kalau kita tengok pada 2017 menggunakan gurindam, 2018 menggunakan peribahasa sebagai bahan rangsangan, ya, untuk pelajar-pelajar menjawab soalan karangan. Okey, kalau pelajar-pelajar perhatikan untuk tahun bulan November 2018 dan juga 2019, itulah soalan-soalan SPM yang sebenar. Okey, SPM yang sebenar yang ditanya dalam kertas soalan bahasa Melayu. Okey, dan kebiasaannya kalau saya menggalakkan anak-anak pelajar memilih, okey, antara soalan 1, 2 dan 3. Sebab kami percaya dimensi diri, dimensi keluarga, dimensi masyarakat dan negara ini lebih mudah dijawab oleh pelajar-pelajar berbanding dengan dimensi antarabangsa ataupun yang melibatkan elemen Komsas.
Baik, anak-anak boleh menggunakan soalan-soalan yang dipaparkan tadi sebagai panduan untuk membuat ulang kaji sebelum menghadapi peperiksaan SPM yang sebenar. Seterusnya kita akan lihat kepada ciri-ciri karangan cemerlang dari sudut pandangan seorang guru yang memeriksa jawapan anak-anak di sekolah. Inilah ciri-ciri yang perlu ada untuk anak-anak pelajar untuk mendapatkan peringkat cemerlang. Saya mulakan dengan bahagian A, iaitu bahagian karangan bahan rangsangan. Yang pertama sekali, karangan yang ditulis mestilah menepati tema bahan rangsangan. Untuk lebih jelas nanti saya akan tunjukkan contoh soalan dan juga contoh jawapan selepas ini. Cuma sekarang ni saya nak anak-anak faham tentang apa yang perlu ada dalam sebuah karangan yang cemerlang. Yang pertama, mesti menepati tema bahan rangsangan. Apa yang dimaksudkan dengan menepati tema bahan rangsangan? Menepati tema bahan rangsangan maknanya anak-anak menjawab berkaitan dengan tema yang ditanya. Sebagai contoh, kalau temanya berkaitan dengan gaya hidup sihat, anak-anak mesti menjawab berkaitan gaya hidup sihat. Tapi sekiranya kalau temanya gaya hidup sihat, anak-anak jawab tentang sukan, itu dah lari daripada tema. Boleh menyebabkan karangan jadi terpesong. Mesti menepati tema dia. Tema soalan. Yang kedua, bahasa gramatis dari segi ayat dan kata. Yang dimasukkan dengan gramatis ialah bahasa yang lengkap. Mengikut peraturan tata bahasa Melayu yang standard. Sama ada dari segi penggunaan ayat ataupun penggunaan perkataan. Termasuklah tanda baca yang betul dan juga ejaan. Seterusnya, penggunaan kata kuasa luas dan tepat. Yang saya cerita ini ialah untuk kategori cemerlang. Mesti kosakatanya luas dan tepat. Luas ni maknanya merangkumi pelbagai pilihan kosakata, tidak terhad kepada kosakata yang sama yang diguna berulang-ulang. Penggunaan kosakata yang luas mesti disertakan juga dengan tepat penggunaannya dalam konteks ayat karangan anak-anak pelajar. Seterusnya, wacana lengkap. Lengkap maknanya karangan anak-anak pelajar lengkap, bermula daripada pendahuluan, ada perenggan isi dan juga ada perenggan penutup. Dan gaya bahasa yang digunakan mestilah bervariasi. Maksudnya ada pelbagai bentuk gaya bahasa, pelbagai bentuk ayat, ada ayat pendek, ayat majmuk, ayat panjang. Itu menjadikan sesebuah karangan itu cemerlang. Seterusnya, penggunaan ungkapan menarik. Yang ini yang biasanya anak-anak pelajar kurang ambil berat. Penggunaan ungkapan menarik. Sebab kalau diikutkan, ungkapan menarik ni wajib ada dalam karangan anak-anak pelajar untuk melayakkan karangan tersebut mendapat peringkat cemerlang. Paling kurang satu ungkapan menarik. Ungkapan menarik ni dia luas, terdiri daripada peribahasa, slogan, cogan kata ataupun petikan kata-kata tokoh. Kata-kata hikmah, semua termasuk dalam ungkapan menarik. Jadi anak-anak pelajar perlu menggunakan ungkapan menarik sekurang-kurangnya satu dalam karangan untuk melayakkan penulisan anak-anak pelajar dinilai pada peringkat cemerlang. Baik, yang seterusnya, idea relevan dengan tema bahan rangsangan dan dihuraikan dengan jelas dan matang. Yang membezakan antara cemerlang dengan kurang cemerlang ialah perkataan matang tersebut. Sama juga di karangan bahagian A ataupun bahagian B, yang membezakan cemerlang dengan kurang cemerlang ialah perkataan matang. Matang ni cikgu-cikgu tak boleh nak ajar anak-anak pelajar macam mana nak matang. Matang dapat diperoleh melalui latihan, melalui pembacaan, melalui bertanya kepada guru-guru, membaca akhbar-akhbar, majalah-majalah yang berkaitan dengan bahasa. Dari situlah anak-anak akan mendapat kematangan. Sama satunya dari sudut penggunaan bahasa,
Yang keduanya dari sudut idea. Okey, idea ataupun kita kata isi-isi, contoh-contoh yang matang. Okey? Maknanya dalam karangan untuk dapat cemerlang, yang pertama mesti relevan dengan tema, maknanya berkaitan dengan tema, dan yang paling penting untuk cemerlang ialah mesti ada kematangan dalam penulisan karangan. Baik, seterusnya ciri-ciri karangan cemerlang bahagian B. Baik, pelajar sekalian, tengok respon terbuka untuk karangan bahagian B. Baik, sebagaimana yang Cikgu Ihsan telah jelaskan tadi, baik cirinya hampir sama ataupun sama, baik masih mementingkan ayat majmuk dan ayat gramatis, laras bahasa kena sesuai dengan tugasan. Laras bahasa ni misalnya kalau soalan itu bertanyakan tentang bahas, jadi larasnya mestilah laras perbahasan. Begitu juga dengan kalau surat, surat laras surat, dan jika tajuk tentang ceramah ataupun syarahan mestilah menggunakan laras syarahan ataupun ceramah, ya. Baik, begitu juga dengan kosakata. Pelajar yang cemerlang ini akan menghasilkan kosakata yang luas dan tepat dalam penulisan karangan mereka. Seterusnya, pengolahan menarik. Pengolahan menarik ini memerlukan pelajar menghuraikan isi karangan dengan menyatakan sebab, bagaimana, contoh agar karangan pelajar ini mempunyai kesinambungan idea. Dan seterusnya, penggunaan unsur bahasa yang pelajar gunakan dalam karangan hendaklah bervariasi. Dan yang akhir sekali, gaya bahasa. Gaya bahasa yang menarik dengan menggunakan keindahan bahasa. Baik, untuk perhatian pelajar, kadang-kadang pelajar ini ingat penulisan esei cemerlang itu memerlukan peribahasa dalam setiap perenggan. Kadang-kadang cikgu rasa peribahasa yang pelajar gunakan itu memang tak kena, memang masuk saja. Dan cikgu rasa macam pelajar itu bukan saja menulis esei, cikgu rasa pelajar ni cikgu anggap dia macam gila bahasa. Minta maaf. Sebab bukan apa, dia banyak menggunakan peribahasa. Dia macam satu kesinambungan peribahasa. Ingat, dalam penulisan esei ini kita bukan hendak penulisan yang melibatkan peribahasa sambung peribahasa ni sambung peribahasa ni. Tidak. Dalam penulisan esei yang kita penting ialah fakta. Fakta itu kita akan huraikan, kita berikan contoh-contoh, dan ingat, peribahasa itu sebagai satu selitan saja, selit. Mana-mana nak bubuh dalam perenggan pertama boleh, satu isi boleh dan satu pendahuluan. Tidak semestinya setiap perenggan. Yang penting ialah pelajar jawab tak jawab soalan. Soalan tanya punca, pelajar beri punca. Soalan tanya langkah, pelajar jawab langkah. Baik, kita lihat slide seterusnya, Cikgu Ihsan. Baik, kita lihat teknik menulis pendahuluan. Untuk pendahuluan, terdapat 3 komponen yang pelajar-pelajar perlu ambil perhatian. Pertama, tema. Kedua, isu. Dan yang ketiga, tugasan soalan. Baik, bagi tema, cuba pelajar rujuk buku teks tingkatan 4 dan tingkatan 5. Semua tema yang terdapat dalam buku teks akan dikemukakan untuk soalan peperiksaan esei. Baik, antara temanya ialah bidang sukan, gejala sosial, pendidikan, pertanian, perpaduan dan sebagainya. Baik, saya minta pelajar-pelajar sila rujuk buku teks. Bagi isu, selalunya kalau soalan itu bertanyakan tentang pencemaran, isunya ialah pencemaran. Jadi, soalan yang dikemukakan mungkin dia akan tanya punca-punca pencemaran alam di negara ini ataupun peranan pelajar ataupun peranan masyarakat untuk memelihara alam sekitar, ataupun soalan-soalan boleh bertanyakan kesan pencemaran sungai terhadap masyarakat dan negara. Baik, seterusnya,
Untuk mendapat karangan cemerlang, pelajar-pelajar kena faham tugasan soalan. Contohnya, sebagaimana yang telah saya jelaskan awal tadi, baik soalan boleh bertanya tentang punca, kesan, langkah. Ya, sebagaimana saya sebut tadi, kalau isu bertanyakan tentang pencemaran, dia boleh tanya apa punca pencemaran, apa kesan pencemaran dan apa langkah pencemaran. Sebagaimana yang saya sebutkan sebentar tadi, tugasan soalan tentang punca, kesan dan langkah baik ada hubung kait dengan isu. Contohnya, jika soalan bertanyakan tentang pencemaran, tugasan soalan yang boleh ditanya ialah punca-punca pencemaran alam ataupun langkah-langkah untuk mengatasi pencemaran sungai, ataupun soalan boleh bertanya tentang kesan pencemaran terhadap masyarakat dan negara. Sekarang saya akan beralih kepada slide seterusnya. Kalau tadi kita telah melihat teknik menghurai, kalau tadi kita telah melihat teknik pendahuluan, baik sekarang kita lihat pula teknik menghurai isi mempunyai 7 komponen. Yang pertama, apa? Ingat ya pelajar-pelajar, apabila menjawab bahagian isi, perkara pertama yang perlu pelajar jawab ialah menjawab soalan apa, diikuti siapa, mengapa, bagaimana, contoh, kesan dan ayat penegasan. Baik, yang berwarna kuning itu ungkapan menarik, pelajar boleh masukkan dalam mana-mana bahagian, sama ada dalam pertengahan perenggan ataupun akhir perenggan. Sekarang kita beralih kepada slide seterusnya. Teknik menghurai isi ataupun idea. Baik, sebagaimana yang telah cikgu sebut sebentar tadi, ayat pertama pelajar-pelajar hendaklah menyatakan apa, diikuti siapakah. Misalnya, jika soalan tanya punca pencemaran, jadi isi pertama ialah apa punca pencemaran yang pertama dan siapa yang terlibat, sama ada masyarakat ataupun pihak kerajaan. Baik, ayat yang kedua, mengapa. Pelajar-pelajar akan menyatakan mengapa pencemaran itu berlaku. Baik, apabila mengemukakan soalan mengapa, dalam jawapan pelajar mestilah ada kata hubung kerana. Dan ayat seterusnya, pelajar perlu menghuraikan bagaimana, iaitu bagaimana pencemaran itu berlaku. Jadi pelajar perlu memulakan ayat dengan pencemaran itu berlaku dengan cara ataupun melalui, iaitu pelajar memberikan kaedah ataupun aktiviti yang dilakukan. Ayat seterusnya, contoh. Baik, pelajar-pelajar perlu menyatakan contoh. Misalnya kalau pencemaran tadi, bagaimana kejadian itu berlaku ataupun contoh. Contoh pencemaran itu banjir ke, tanah runtuh ke, pelajar boleh jelaskan di dalam karangan pelajar. Baik, seterusnya kesan, maksudnya apabila pencemaran itu berlaku, apa terjadi? Jadi pelajar mulakan ayat dengan kesannya. Kesannya jika pencemaran berlaku, baik, ... Baik, di sini pelajar boleh masukkan pula ungkapan. Ungkapan tentang pencemaran ataupun isu-isu perpaduan. Lihat pada isu yang dikemukakan dalam tugasan soalan. Dan akhirnya untuk menutup perenggan isi, pelajar perlu menyatakan satu ayat penegasan. Contohnya penegasan itu hendaklah mempunyai penegasan yang positif berkaitan dengan tugasan soalan. Misalnya kalau sini punca pencemaran tadi, pelajar boleh kaitkan, tegaslah bahawa pencemaran boleh
mengakibatkan masyarakat dan negara mengalami pelbagai masalah. Baik, sekarang kita lihat slide seterusnya. Teknik penutup ataupun kesimpulan karangan. Baik, di sini cikgu gunakan formula RICH, ya, RICDH+. Baik, R itu membawa maksud rumusan, I isu, CD cadangan, H harapan. Baik, di sini apabila pelajar hendak menutup, ya, perenggan karangan, pertama pelajar perlu menyatakan rujuk tajuk dan tugasan soalan dan rumus semula. Maksudnya apa arahan tugasan soalan itu kalau dia menyebutkan tentang pencemaran sungai, pencemaran alam, punca langkah, sebut semula. Itu maksud rumus. Iaitu kita lihat pula yang seterusnya, siapa bertanggungjawab? Di sini kalau soalan itu bertanyakan masyarakat, jadi pelajar rumuslah masyarakat hendaklah. Masyarakat perlu bertanggungjawab. Kalau soalan bertanyakan tentang ibu bapa, pelajar sebutkanlah. Baik, oleh itu ibu bapa hendaklah bekerjasama. Dan sekiranya soalan bertanyakan pelbagai pihak, baik di sini pelajar boleh simpulkan perenggan pelajar dengan semua pihak hendaklah bekerjasama untuk ... Dan untuk cadangan, pelajar perlu juga rujuk tugasan dengan memasukkan kata bantu wajar, patut, perlu, hendaklah. Kalau di sini soalan bertanyakan tentang ibu bapa, peranan ibu bapa, jadi bahagian cadangan pelajar boleh menyatakan, oleh itu ibu bapa hendaklah, kerajaan patutlah, masyarakat perlulah. Sebagai bukti menunjukkan ayat itu ialah ayat cadangan. Dan yang terakhir, untuk menutup kesimpulan karangan ini, pelajar perlu memberi harapan yang positif, iaitu kesan positif jika perkara itu dilakukan. Baik, contohnya dalam ayat terakhir ini, pelajar jangan lupa masukkan kata hubung agar, supaya, untuk atau demi yang membawa maksud tujuan. Tujuan itu misalnya tujuan yang positif. Misalnya, jika pencemaran dapat diatasi dengan sebaiknya, sudah pasti semua masyarakat akan hidup dalam keadaan harmoni. Baik, sekarang kita lihat pula slide seterusnya. Baik, anak-anak pelajar sekalian, kita teruskan dengan teknik jawab soalan bahagian A untuk karangan bahan rangsangan. Dan sebenarnya teknik ini kita boleh guna pakai untuk kedua-dua bahagian. Cuma untuk bahagian A saya akan pergi secara sepintas lalu dan akan diperincikan dalam bahagian B sebentar nanti. Baik, yang pertama, anak-anak perlu apabila mendapat soalan ataupun memperoleh soalan, perkara pertama yang perlu dibuat ialah baca dan fahami kehendak soalan. Kena baca betul-betul dan fahami kehendak soalan. Anak-anak pelajar jangan pula orang kata tergapa-gapa, tengok saja bahan rangsangan, terus nak tulis karangan tanpa betul-betul memahami arahan yang diberikan. Kena baca dan fahami betul-betul kehendak soalan. Kemudian kenal pasti tugasan. Yang pertama kehendak soalan. Yang kedua tugasan. Tugasan lebih spesifik. Contohnya kalau tadi kelebihan-kelebihan sukan air. Itulah tugasan yang perlu pelajar jawab dalam penulisan nanti. Dan seperti biasa sebelum menulis, binalah kerangka jawapan. Walaupun bahan rangsangan telah diberikan, kebiasaannya dalam bahan rangsangan diberikan isi contoh, tetapi binalah kerangka secara ringkas pada bahan rangsangan tersebut supaya anak-anak tidak kehilangan idea semasa menulis karangan. Semua sudah selesai, kemudian anak boleh mula menulis karangan sehingga selesai. Dan akhir sekali jangan lupa untuk
semak karangan. Ini adalah langkah yang biasa kita gunakan dalam mana-mana penulisan karangan, sama ada bahagian A ataupun bahagian B. Baik, untuk contoh yang lebih terperinci, cuba anak-anak lihat contoh soalan yang dipaparkan. Ini soalan SPM yang sebenar, SPM ulangan bulan Julai tahun 2019. Baik, cuba kita baca dan fahami betul-betul kehendak soalan. Maklumat di bawah menunjukkan sebahagian daripada kebaikan menyertai sukan air. Itu penyataannya. Huraikan pendapat anda tentang kebaikan-kebaikan menyertai sukan air. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. Cuba anak-anak pelajar ingat balik apa yang telah cikgu terangkan sebelum ini tentang keperluan kita mematuhi kehendak ataupun tema bahan rangsangan, keperluan kita untuk mematuhi arahan panjang karangan. Yang pertama, kenal pasti tema bahan rangsangan. Tema dalam bahan rangsangan ini ialah berkaitan dengan sukan, iaitu lebih fokus sikit pada sukan air. Itulah tema bahan rangsangan kita. Maknanya, anak-anak pelajar mesti menulis karangan berkaitan dengan tema sukan air. Dan untuk lebih fokus, kita perlu kenal pasti tugasan soalan. Tugasan soalan ada dalam ayat yang kedua yang dihitamkan, iaitu kebaikan-kebaikan menyertai sukan air. Kalau boleh, anak pelajar garis perkataan ataupun kata kunci tugasan supaya perkataan tersebut bermain-main dalam kepala kita semasa kita menulis karangan supaya tidak terpesong dalam penulisan karangan. Tugasan soalan kita ialah kebaikan-kebaikan menyertai sukan air. Kemudian yang ketiga yang perlu ambil perhatian ialah patuhi arahan soalan. Arahan soalan ialah tulis karangan antara 200 hingga 250 patah perkataan. Sebentar tadi Cikgu Zurita ada menerangkan bahawa anak-anak pelajar boleh menulis lebih daripada 250 soalan. Betul? Anak-anak pelajar boleh menulis lebih daripada 250 soalan patah perkataan. Tetapi perlu diingatkan, markah untuk bahagian ini ialah 30 markah. Jadi anak-anak tidak perlu membuang masa yang terlalu lama untuk menjawab soalan 30 markah. Sebab sepatutnya masa diperuntukkan untuk bahagian B nanti, untuk soalan yang bernilai 100 markah. Jadi kalau nak lebih pun jangan terlalu panjang. Mungkin dalam 300 ataupun 350 patah perkataan paling panjang. Sebab markahnya tak akan bertambah walaupun kita tulis panjang. Dan satu lagi perkara yang perlu diingatkan, dia kata antara 200 hingga 250. Maknanya panjang karangan anak pelajar jangan kurang daripada 200 patah perkataan. Yang itu wajib ikut. Tak boleh kurang daripada 200. Lebih dimaafkan. Yang penting 200 lebih dan jangan lebih terlalu banyak. Jelas ya anak-anak? Seterusnya, kebiasaannya bahan rangsangan akan diberikan kepada anak-anak pelajar dalam soalan merangkumi isi dan terkini dengan contoh sekali. Cuma di sini anak-anak pelajar perlu lebih peka untuk mengenal pasti yang mana satu isi dan yang mana satu contoh. Sebab ada setengah pelajar yang keliru, lebih menekankan aspek contoh berbanding dengan isi yang diberikan. Jangan pelajar tersilap pilih fokus nanti. Kebiasaannya isi dia akan bagi dalam ayat-ayat yang lengkap lah. Dan manakala contoh kebiasaannya dia diberikan dalam bentuk gambar raja, foto, dan sebagainya. Kalau kita tengok di sini, isinya diberikan dalam ayat yang lengkap, dalam peta 4 segi itu, kebaikan-kebaikan menyertai sukan air. 3 isi diberikan. Kenapa saya tulis itu? Manfaatkan isi yang diberikan.
Okey, kenapa saya tak tulis guna isi yang diberikan? Okey, maksud manfaat kat di sini ialah anak-anak pelajar gunalah sepenuhnya isi yang telah diberikan. Walaupun anak-anak pelajar dibolehkan untuk memberikan isi sendiri yang tak ada dalam bahan rancangan. Okey, dibolehkan. Tetapi satu kerugian sebenarnya, sebab isi dah diberikan tetapi anak-anak pelajar tidak mahu menggunakan isi yang diberikan, sebaliknya menggunakan isi sendiri. Jadi di situ dah ada sedikit kita kata kita membuang masa, okay? Kita tidak menggunakan apa yang telah diberikan. Jadi saya cadangkan pelajar-pelajar menggunakan sepenuhnya isi yang diberikan dalam bahan rancangan. Okay? Begitu juga dengan contoh. Okay? Contoh di sini dia ada bagi 4 contoh sukan air. Okay? Luncur jet ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut jet ski, perahu layar, polo air dan juga kayak. Okey, ini antara contoh aktiviti sukan air. Kalau anak-anak pelajar nak tambah contoh lain selain daripada yang diberikan, dipersilakan, tak ada masalah. Dan kalau tak mau guna kesemua contoh pun sebenarnya tak ada masalah. Boleh bagi contoh yang sesuai, yang bersesuaian dengan tema. Cumanya macam saya bagi tahu tadi lah, kan satu kerugian lah, kan semua dah disediakan tapi kita tak gunakan. Jadi lebih elok kita gunakan sepenuhnya apa yang diberikan dalam bahan rancangan. Okey, seterusnya. Okey. Kita pergi lebih terperinci dengan teknik untuk menjawab soalan bahagian A. Okey, untuk soalan bahagian A. Untuk bahagian A, bahan rancangan, okey, anak-anak pelajar kita cadangkan menulis karangan dalam 5 perenggan. Okey, kita galakkan dalam 5 perenggan, iaitu 1 perenggan pendahuluan, 3 perenggan isi dan 1 perenggan penutup. Okey. Dan kenapa saya letakkan situ perkataan setara tu? Okey, anak-anak pelajar, dalam penulisan karangan, setara ni penting, iaitu kepanjangan setiap perenggan tu biarlah setara. Okey, maknanya kita persembahkan hasil penulisan kita dalam bentuk yang cantik. Okey, biar setara. Kita tak mau nanti ada pendahuluan panjang, isi pendek, penutup panjang, dia jadi karangan tu tak cantik. Jadi kalau tak cantik maknanya untuk kita nilai pada peringkat cemerlang tu tak dapatlah. Okey, jadi anak-anak tolong bagi perhatian. Okey, kita cadangkan buat dalam bentuk 5 perenggan, merangkumi 1 pendahuluan, 3 perenggan isi, 1 perenggan penutup dan pastikan kelima-lima perenggan ini panjangnya setara. Okey, dan satu lagi tambahan. Okey, tulisan. Walaupun tulisan tak ada dalam pemarkahan karangan, anak-anak kena ingat, okey, tulisan yang cantik dia mempengaruhi pemeriksa untuk membaca dan seterusnya memberikan markah kepada anak-anak pelajar. Okey? Okey, sebab tu saya tulis itu tak cantik tak apa. Janji senang baca. Kan? Tulisan tak perlu cantik. Yang pentingnya senang dibaca oleh pemeriksa. Okey? Sebab kalau tulisan macam cakar ayam, pemeriksa nak baca, dia boleh mengganggu emosi pemeriksa. Apabila mengganggu emosi pemeriksa ni, takut nanti dia mengganggu markah anak-anak pelajar. Okey, sebab yang menanda ni manusia. Okey, jadi apabila anak-anak pelajar memudahkan tugasan para pemeriksa, mudah-mudahan urusan anak-anak pelajar pun akan dipermudah. Okey, insya-Allah. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, yang ini ialah contoh karangan bahagian A. Okey, contoh karangan berdasarkan soalan yang saya paparkan tadi berkaitan dengan kebaikan-kebaikan menyertai sukan air. Okey, bermula daripada perenggan pendahuluan. Okey, isi yang pertama, isi yang kedua. Dan kalau anak-anak pelajar perhatikan, setiap perenggan panjang dia adalah setara.
Okey, setara, itu maknanya lebih kurang sama panjang. Okey, dan kalau secara lebih teliti, anak-anak pelajar boleh baca tengok dalam perenggan pendahuluan kita ulang-ulang balik tema bahan rangsangan, iaitu berkaitan dengan sukan. Okey, berkaitan dengan sukan secara umum. Kemudian sebelum kita masuk perenggan isi, tersentuh secara spesifik kepada sukan air, dan juga mesti sentuh berkaitan dengan tugasan soalan, iaitu kebaikan menyertai sukan air. Okey, dan pada bahagian perenggan isi, kalau anak-anak perhatikan, kebiasaannya cikgu-cikgu akan menggalakkan anak-anak untuk memberikan isi dalam ayat pertama dalam setiap perenggan isi. Okey, murid-murid biasanya digalakkan menyatakan isi dalam ayat pertama perenggan isi bagi memudahkan pemeriksa untuk mengenal pasti isi yang diberikan oleh anak-anak pelajar. Jadi kalau tengok dalam contoh ini pun, ayat pertamanya ialah isi yang diberikan, iaitu menyihatkan tubuh badan, seperti yang diberikan dalam bahan rangsangan. Okey, dan adalah contoh uraian dan penegasan, okey, dalam ayat yang terakhir. Begitu juga dalam perenggan isi yang kedua. Selain itu, aktiviti sukan air juga dapat membentuk disiplin diri yang tinggi. Itu isi yang diberikan. Isi yang kedua, disiplin diri yang tinggi. Bagi contoh, bagi penegasan, selesai untuk isi. Dan kita tengok sambungan. Isi yang ketiga bersama, semangat kerjasama dapat dipupuk. Cumanya jawapan ini dia agak matang, sebab dia ubah suai isi yang diberikan bagi menjadikan karangan itu lebih menarik. Dan akhir sekali, cuba anak pelajar tengok bahagian perenggan penutup. Okey, bahagian perenggan penutup termasuk seperti yang Cikgu Zurita beritahu tadi, ada cadangan, ada harapan, okey, semuanya yang berkaitan dengan positif. Okey, cumanya kalau anak-anak pelajar perhatikan perbezaannya nanti, untuk bahagian A ni dia lebih pendek, ayat-ayatnya lebih padat, dan huraiannya agak pendek saja. Okey, pendek saja. Berbanding dengan bahagian B nanti. Okey, bahagian B nanti dia akan mungkin 2 atau 3 kali ganda panjang lebih daripada bahagian A. Dan panjang karangan ini pun dalam 300 patah perkataan. Okey, agak lebihlah 50 patah perkataan. Tak jadi masalah, dimaafkan. Okey, seterusnya baik, sekarang pelajar lihat pula paparan pada skrin, iaitu contoh soalan bahagian B. Bahagian B ini markahnya sangat tinggi, 100. Itu sebab tadi Cikgu Isan dah cakap fokus karangan untuk bahagian B, sebab B 100 markah, bahagian A 30 markah. Antara A dengan B, yang mana pilihan pelajar? Pelajar akan buat yang mana dulu? Baik, cikgu harap pelajar-pelajar akan fokus tentang karangan bahagian B dahulu, sebab markah dia 100. Jadi tumpuan utama 100. Kita nak rebut markah yang tinggi. Baik, lihat sebagaimana yang telah Cikgu Isan dan Cikgu terangkan tadi, perkara pertama yang perlu pelajar ambil perhatian ialah isu dan tugasan soalan. Baik, soalan pertama di sini, kita lihat arahan soalan. Pelajar diminta menulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan. Baik, sekarang kita lihat soalan yang pertama. Soalan yang pertama, pengalaman bekerja. Bekerja sementara ketika menunggu keputusan peperiksaan. Soalan sini meminta pelajar bincangkan faedah. Jadi pelajar akan senaraikan apa faedah 1, faedah 2, faedah 3, faedah 4. Ingat pelajar-pelajar, jangan cerita benda lain. Cerita tentang faedah sahaja. Baik, seterusnya soalan kedua. Di sini format syarahan. Anda menyertai pertandingan syarahan
tulis syarahan tersebut, tulis syarahan tentang kepentingan sains dan teknologi dalam kehidupan manusia. Baik, lihat di sini kata kunci kepentingan. Kepentingan bererti faedah ataupun manfaat. Jadi di sini pelajar ceritakanlah tentang kepentingan 1, kepentingan 2, kepentingan 3. Ya, jangan bagi. Bila soalan tanya kepentingan, jangan cerita langkah. Ya. Okey, begitu juga soalan 3, industri pelancongan. Pelajar diminta menghuraikan kebaikan-kebaikan. Sama juga soalan 2 tadi, ya. Kepentingan di sini dia minta kebaikan-kebaikan. Maksudnya, apakah faedah-faedah? Apakah manfaat-manfaat industri pelancongan? Baik, kita beralih kepada soalan yang keempat. Itu soalan berbentuk negara, ya, iaitu antarabangsa, negara-negara dunia. Soalan sini minta pelajar bincangkan bentuk-bentuk bantuan. Tengok perkataan yang digunakan di sini ialah bentuk-bentuk. Kalau pelajar tak tahu bentuk, pelajar pasti tak tahu apa nak jawab. Bentuk tu apa dia, ya? Jadi di sini bentuk-bentuk maksudnya apa jenis, apa langkah-langkah jenis bantuan itu bentuk apa, ya? Jadi pelajar jelaskan bentuk-bentuk bantuan. Dan soalan yang terakhir tentang Komsas, minat murid terhadap karya sastra, ya, melalui pelbagai aktiviti. Jelaskan aktiviti tersebut. Jadi pelajar perlu menyatakan apa aktiviti dia. Aktiviti 1, aktiviti 2, aktiviti 3, aktiviti 4. Jadi pelajar perlu cerita tentang aktiviti, ya, bukan tentang punca, ya, bukan tentang langkah dan sebagainya. Kena fokus betul-betul, faham betul-betul apa tugasan soalan. Baik, lihat slide seterusnya. Okay. Baik, di sini cikgu ambil satu contoh soalan tentang pendidikan, ya. Baik, saya harap pelajar-pelajar masih fokus, masih mendengar dan masih mencatat isi-isi penting yang tidak terdapat pada slide ini tadi. Baik, soalan, pelajar yang cemerlang dalam pelajaran sering menjadi perhatian pihak media. Ramai yang ingin tahu rahsia kejayaan mereka. Huraikan ciri-ciri pelajar cemerlang. Baik, rangkai isi ada 7 isi. Pelajar boleh pilih sama ada nak buat 3 isi atau 4 isi yang pelajar betul-betul faham dan betul-betul mahir. Baik, contoh isi, urus masa dengan berkesan. Yang kedua, bermoral tinggi dan berakhlak baik. Yang ketiga, menumpukan perhatian dalam pembelajaran. Yang keempat, aktif dalam co-curriculum. Yang kelima, menjaga kesihatan dan kebersihan. Yang kelima, hormat ibu bapa, guru dan orang sekeliling. Dan yang ketujuh, didikan agama yang tinggi. Untuk pendahuluan, cara pelajar menulis esei adalah seperti berikut, iaitu tema. Pelajar dah tahu pendidikan iaitu ciri-ciri pelajar cemerlang dan isunya ialah rahsia kejayaan pelajar. Dan tugasan soalan sini ialah ciri-ciri pelajar cemerlang. Iaitu apa ciri? Pelajar yang cemerlang itu mempunyai sifat yang bagaimana? Baik, kita lihat seterusnya. Baik, di sini cikgu akan tunjukkan bagaimana pelajar boleh menghurai isi. Baik, saya pilih isi yang pertama iaitu bagaimana pelajar yang cemerlang ini dapat mengurus masa dengan berkesan. Baik, saya gunakan formula tadi, as. As ialah apa plus siapa. Ingat, bagi setiap perenggan esei, tak kira bahagian A atau B, tugasan pertama ialah kita menjawab soalan apa. Kalau soalan tanya punca, apa punca? Apa langkah? Apa langkah? Ya, apa kesan? Apa kesan? Itu mesti ayat yang pertama. Jadi di sini, apa ciri pertama pelajar cemerlang? Iaitu urus masa dengan berkesan. Kemudian yang kedua,
Untuk menunjukkan kesinambungan ayat, kita akan tanya, mengapa pelajar perlu urus masa dengan berkesan? Okey, tujuannya adalah kerana kita hendak mengatur aktiviti-aktiviti secara terancang ataupun teratur. Untuk ayat yang ketiga, kita akan soal bagaimana nak urus masa dengan berkesan. Jadi pelajar yang cemerlang ini, dia akan mengurus masa dengan menyediakan jadual terancang. Dan ayat seterusnya, contoh, kita berikan apa aktiviti berkesan untuk melaksanakan jadual terancang. Jadi pelajar mungkin akan menghuraikan aktiviti yang berkesan itu. Dia dapat membahagikan masanya untuk berrekreasi, mentelaah dan pelbagai aktiviti bersama keluarga atau kawan-kawan. Kemudian kesan, jadi dalam ayat pelajar ceritakan apa kesannya jika dia mempunyai jadual yang terancang. Dan di sini pelajar-pelajar boleh masuk ungkapan menarik yang pelbagai tentang pelajar berkesan. Misalnya, pelajar yang berkesan pelajar yang berkualiti melahirkan modal insan cemerlang, ataupun dalam pengurusan masa, pelajar boleh menggunakan ungkapan menarik seperti masa itu emas. Dan ayat penegasan ataupun kita sebut kesimpulan kecil, kita berikanlah penegasan positif tentang tugasan soalan bahawa dengan merancang jadual secara sistematik ini akan terlahirlah pelajar yang cemerlang. Baik, cikgu harap pelajar-pelajar boleh faham. Baik, untuk isi kedua. Di sini cikgu tak terangkan semua isi. Cikgu akan ambil 1-2 contoh dan pelajar buat di rumah ataupun di sekolah tentang untuk isi-isi seterusnya. Okey, isi kedua, menumpukan perhatian dalam pembelajaran. Baik, di sini di bahagian kiri sekali, lihat ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ayat dalam satu perenggan. Baik, persoalan sama seperti perenggan yang pertama tadi, iaitu apa ciri kedua pelajar cemerlang? Ciri kedua itu kita jawab soalan apa dan siapa. Apa ialah tumpu perhatian. Siapa yang nak perlu tumpu perhatian ini? Baik, jawapannya ialah pelajar. Kalau pelajar itu cemerlang, dia akan fokus dalam pelajaran. Kemudian ayat ketiga, mengapa pelajar ini perlu tumpu perhatian? Jawapannya ialah untuk memperoleh ilmu. Kemudian ayat keempat, bagaimana pelajar hendak tumpu perhatian? Dia akan mendengar, dia akan mencatat nota dan dia akan berfikir menggunakan anggotanya. Yang kelima, pelajar akan memberi contoh bagaimana dia fokus ketika gurunya mengajar. Contohnya, pelajar ini akan fokus ambil perhatian ketika guru menyampaikan ilmu. Dan kesannya apabila pelajar fokus, apa yang terjadi? Tidak akan berlaku pelajar-pelajar yang ketinggalan dalam pelajaran. Dan di sini pelajar boleh ambil satu ungkapan menarik, misalnya pelajar yang fokus berarti pelajar memperoleh ilmu yang diberkati. Dan di sini penegasan ataupun kesimpulan kecil, tanggungjawab pelajar akan tercapai untuk menjadi pelajar cemerlang. Baik, sekarang kita lihat pula teknik penutup ataupun membuat kesimpulan karangan. Dengan menggunakan formula Richt tadi, baik rumus, pelajar cemerlang impian semua, isu dah, pelajar perlu berusaha untuk miliki ciri-ciri cemerlang, cadangan, semua pelajar, sebab isu ini melibatkan pelajar, harus memainkan peranan penting untuk menjadi pelajar yang cemerlang dalam kurikulum dan co-kurikulum. Dan harapan iaitu ciri pelajar cemerlang ini adalah untuk supaya agar melahirkan generasi muda yang mulia dan luhur baik budinya. Jadi kesan positif daripada tindakan ini ialah pelajar cemerlang itu akan menjadi
pemangkin modal insan cemerlang. Baik Cikgu Ihsan, kita lihat slide seterusnya iaitu contoh karangan yang lengkap tentang bahagian B ini. Okey, sebelum tu apa Cikgu Zurita? Ya. Ada pelajar yang mungkin keliru. Okay? Sebenarnya berapa bilangan isi yang perlu ada untuk karangan bahagian B? Sebab ada pelajar yang katakan wajib bagi 5 isi. Tapi ada juga yang katakan tak perlu 5, 4 isi dah mencukupi. Jadi macam mana tu apa Cikgu Zurita? Okey. Ingat ya pelajar-pelajar, yang paling penting ialah 3 isi, paling kurang 3 isi, dan syaratnya cukup tak cukup, panjangnya lebih 350. Kadang-kadang pelajar hasilkan satu pendahuluan, 3 isi, satu kesimpulan, karangannya kurang daripada 300, pendek. Jadi bagaimana pelajar nak dapat markah yang cemerlang? Apa salahnya pelajar usaha tambah satu isi? Ingat ya pelajar-pelajar, jika pelajar buat 3 isi, satu pendahuluan, satu kesimpulan, dengan mematuhi tugasan soalan, dia jawab dengan lengkap, tak ada masalah. Tidak mungkin pelajar itu tidak dapat cemerlang. Janji lengkap, mematuhi semua syarat-syarat yang diminta. Ya. Misalnya dari segi panjang, jawab tak jawab soalan, kemudian semua lengkap. Dan pelajar yang cemerlang ini, biasanya kalau sekolah-sekolah yang bagus tu, biasanya karangan mereka bukan setakat karangan, ya, seperti menghasilkan satu tesis di universiti. Ya. Jadi di sini cikgu nak tegaskan, tak perlu panjang sangat, cukup. Paling kurang 3, boleh 4, boleh 5. Ikut kemampuan pelajar. Jangan pula kalau soalan situ tanya, langkah-langkah, pelajar dah cantik bagi dah, langkah 1, langkah 2, langkah 3, kemudian dia masuk perenggan yang keempat, dia bagi pula kesan. Ya, jadi sudah tidak menjawab soalan. Kadang-kadang pelajar ni, bukan bererti karangan tu kalau lagi panjang lagi baik, tak. Ya, kadang-kadang lagi panjang karangan pelajar tu, kadang lagi tak tentu arah. Sebab dia rasa ada gangguan, saya sebut gangguan mental sikit, dia pun masuk isi yang lain. Ya. Jadi yang penting jawab tak jawab soalan. Boleh 3 isi, 4 isi atau 5 isi. Ya. Okey Cikgu Ihsan. Okey, jelas ya pelajar-pelajar, maknanya untuk mendapat cemerlang tak semestinya kena berikan 5 isi. Okey. 3 isi memadai dengan syarat mematuhi semua aspek yang dinilai dalam karangan. Dan pastinya kalau 3 isi tersebut perlu dihuraikan dengan jelas, contoh yang sesuai, barulah kita boleh pertimbangkan untuk peringkat cemerlang ya anak-anak pelajar. Baik, seterusnya cuba anak-anak pelajar tengok, ini contoh penulisan karangan menggunakan kaedah yang telah disebutkan oleh Cikgu Zurita sebentar tadi. Dan untuk makluman anak-anak pelajar, yang ini adalah antara bentuk ataupun kaedah penulisan karangan. Okey, ya mungkin anak-anak belajar di sekolah masing-masing mungkin kaedahnya berlain. Jadi terpulang kepada anak-anak untuk mengubah sesuai mengikut kemampuan anak-anak. Okey, kemampuan anak-anak pelajar. Yang ini hanyalah kami berkongsikan antara kaedah yang kami gunakan untuk mengajar anak-anak murid kami. Baik, cuba anak-anak pelajar lihat, okey, dalam perenggan pendahuluan. Okey, yang kuning itu ialah isu utama soalan ataupun kita kata tema soalan yang berkaitan dengan pelajar cemerlang. Maknanya dalam perenggan pendahuluan, anak-anak pelajar perlu masukkan isu ataupun tugasan tema soalan dalam perenggan pendahuluan, supaya pemeriksa dia dapat mengetahui hala tuju karangan anak-anak nanti. Okey, dan di sini kalau kita tengok contoh, okey, pelajar cemerlang itu dia bagi definisi ataupun takrif pelajar cemerlang. Itu antara cara kita nak mulakan perenggan pendahuluan. Okey, dan dimasukkan juga berkaitan dengan ciri-ciri pelajar cemerlang ataupun itu kita tugasan. Akhir pada ayat pendahuluan kita letakkan tugasan soalan, tugasan soalan yang meminta anak pelajar memberikan ciri-ciri pelajar cemerlang.
Okay, mungkin anak-anak pelajar kata nak guna cara sendiri, terpulang. Ada yang buat dalam bentuk persoalan untuk tugasan. Okay, itu terpulang. Ini kita boleh pelbagaikan. Okay, anak-anak pelajar boleh pelbagaikan. Kita tidak terikat kepada satu bentuk penulisan saja, sebab bagi pihak pemeriksa, mereka akan menerima pelbagai bentuk penulisan. Yang penting dalam penulisan karangan ada isi, contoh, huraian. Itu 3 perkara yang penting ada dalam penulisan karangan. Okey, boleh anak-anak? Okey, kita tengok dalam perenggan isi yang pertama tadi. Okey, pengurusan masa yang berkesan. Okey, pengurusan masa yang berkesan, kita menggunakan kaedah yang telah disebutkan oleh Cikgu Zurita sebentar tadi. Kan? Apa, siapa, mengapa, bagaimana, semua ada dalam contoh. Okey, saya bacakan satu perenggan untuk panduan anak-anak pelajar. Okey. Seorang pelajar yang cemerlang pasti dapat menguruskan masa dengan berkesan. Ayat pertama dalam perenggan isi itu ialah ayat isi. Isinya ialah mengurus masa dengan berkesan. Okey, sama juga dengan kaedah yang digunakan dalam bahagian A tadi. Cuma bahagian A tadi lebih pendek, yang bahagian B lebih panjang. Okey. Kemudian apa dan siapa? Okey, mereka dapat menguruskan masa dengan berkesan kerana mereka sentiasa melaksanakan segala aktiviti dengan teratur. Itu menjawab persoalan apa dan siapa. Seterusnya soalan mengapa? Mengapa? Cara mereka menguruskan masa dengan berkesan adalah dengan menyediakan jadual waktu yang terancang. Maksud itu bagaimana? Itu untuk ayat bagaimana. Itu ayat bagaimana. Maknanya bagaimana mereka menjadi pelajar yang cemerlang ataupun menguruskan masa yang berkesan dengan cara menyediakan jadual waktu. Maknanya persoalan itu kita tanya kepada diri kita dan kita jawab dalam penulisan. Okay. Tak perlu nanti dalam penulisan karangan anak pelajar tulis macam yang ditulis ni. Okay. Persoalan tu kita tanya, anak pelajar tanya dalam diri anak pelajar. Okay, siapa, mengapa, apa, dan jawapan dalam bentuk bertulis, dalam bentuk karangan anak-anak. Okay. Dan dimasukkan juga contoh. Mesti ada contoh. Okay. Sebagai contohnya, pelajar cemerlang akan sentiasa mempunyai masa untuk mengkaji pelajaran, berekreasi, menonton televisyen, meluangkan masa dan seterusnya. Ada lagi contoh terpulang. Dalam contoh lagi, dan akhir sekali sebelum yang terakhir, kesan. Kesan ni kita nak merumuskan semua yang tadi, yang contoh, bagaimana, mengapa, apa kesan dia. Semua yang dibuat itu kesannya apa dia? Kesan dia baginya melakukan suatu aktiviti yang bermanfaat itu sangat penting kerana masa itu diibaratkan seperti emas. Itu ayat ungkapan menarik kesan ni sebelum tu. Apabila pelajar melakukan aktiviti yang digemarinya secara terancang, pasti ia dapat menguruskan diri dengan mudah. Itulah kesan dia. Mana kesan itu menjawab kepada persoalan-persoalan yang dikemukakan di atas. Dan kita akhiri dengan penegasan. Penegasan berkenaan dengan isi yang pertama. Iaitu tegasnya pengurusan masa yang terancang dapat menjadikan seseorang itu menghargai masa demi mencapai kejayaan. Kita tegaskan isi yang pertama untuk perenggan isi yang pertama. Seterusnya kita lihat pula isi kedua, iaitu moral tinggi dan akhlak baik. Baik, dengan menggunakan formula untuk mengurai isi tadi, baik cikgu tak baca keseluruhan perenggan ini, cikgu akan fokus pada bahagian yang berwarna saja. Misalnya pelajar yang cemerlang tadi, dia mempunyai moral tinggi dan berakhlak baik, iaitu kita jawab soalan apa dan siapa. Yang kedua, kita jawab soalan mengapa, kerana nilai tinggi dan akhlak baik ini akan menerapkan, pelajar ini akan menerapkan nilai-nilai murni yang baik dalam dirinya. Kemudian apabila kita jawab soalan bagaimana, menunjukkan pelajar ini bertingkah laku baik dalam semua aspek. Kemudian contoh membantu kawan-kawan dalam pelajaran. Kemudian pasti pelajar ini dapat meringankan tangan untuk menghulurkan bantuan tanpa meminta ganjaran. Baik, di sini menunjukkan ayat yang mengandungi contoh dan ungkapan menarik. Baik, kesan ataupun impaknya di sini, apabila
pelajar ini cemerlang, sudah pasti ya kawan-kawan berasa selesa ya, berkawan dengannya untuk menolong orang secara sukarela. Kemudian ayat penegasan menunjukkan bahawa pelajar yang mempunyai sikap yang baik dan berakhlak terpuji akan dikelilingi ramai orang dan dia layak menjadi idola kepada mereka yang mengenalinya. Baik, kita lihat slide seterusnya. Baik, untuk isi ketiga, iaitu pelajar yang cemerlang ini, dia sentiasa memberi perhatian ketika sesi pembelajaran berlangsung. Baik, untuk menjawab soalan apa dan siapa, pelajar ini menumpukan perhatian ketika proses pengajaran. Mengapa? Kerana dia tahu bahawa fokus dalam pelajaran menyebabkan dia mudah faham dan dia mudah ingat akan isi pelajaran. Bagaimana dia nak memberi fokus dalam pelajaran? Baik, di sini pelajar ini akan menggunakan panca inderanya dengan teliti. Baik, contoh, pelajar ini menggunakan matanya untuk melihat, telinganya untuk mendengar dan otaknya akan digunakan untuk berfikir ketika guru sedang mengajar. Baik, kesannya apabila dia memberi tumpuan yang sangat fokus dalam pelajaran, kesannya akan terasalah pelajar yang dapat menikmati ilmu yang bermanfaat dan keadaan ini akan menyebabkan dia menjadi orang yang cemerlang. Baik, dan sini cikgu gabungkan ayat penegasan dan ungkapan menarik. Baik, kita lihat slide seterusnya. Untuk isi keempat, iaitu isi yang terakhir, pelajar yang cemerlang ini perlu aktif dalam aktiviti co-curriculum. Kita menjawab soalan apa dan siapa. Mengapa? Kerana aktiviti co-curriculum ini penting untuk mendapatkan markah merit. Ya, bagaimana dia mendapat markah merit ini? Kerana dia mempunyai jawatan dan pencapaian yang cemerlang dalam menyertai apa-apa pertandingan yang dianjurkan di sekolah. Contohnya, pelajar yang cemerlang ini bertanggungjawab untuk memikul tugas sebagai presiden atau jawatan lain semasa mengendalikan aktiviti co-curriculum. Kesannya, pelajar ini akan berasa seronok dan aktif ketika mereka menyertai badan beruniform. Sikap bersatu hati penting dalam aktiviti co-curriculum untuk melahirkan pelajar yang berkualiti. Yang ini merupakan kesan dan ungkapan menarik, dan ayat penegasannya ialah pelajar yang cemerlang ini dapat dilahirkan kerana mempunyai sikap yang bertanggungjawab dalam persatuan. Baik, cikgu ingin menarik perhatian di sini. Ingat ya, dalam contoh esei yang dipaparkan ini, pelajar jangan guna yang dalam bracket. Jangan pula buat esei itu nanti pelajar tulis apa, siapa, bagaimana. Tidak. Itu pelajar abaikan. Teruskan saja. Yang ini sebagai panduan saja bagaimana pelajar dapat menggabungkan ayat, iaitu untuk menunjukkan kesinambungan idea ya, ayat 1, ayat 2, ayat 3 hingga ayat kesimpulan. Jangan pula buat corak macam ni. Okey ya? Perhatian pelajar-pelajar. Baik, sekarang kita lihat pula bahagian kesimpulan dengan menggunakan formula yang cikgu gunakan tadi, iaitu formula RICH ya. Rumusan cadangan harapan. Baik, selalunya pelajar akan gunakan ya kesimpulannya ya. Kesimpulannya, pelbagai ciri pelajar cemerlang merupakan pemangkin kejayaan seseorang. Ingat, bahagian rumus ini pelajar ambil balik tugasan soalan itu dan masukkan di bahagian kesimpulan. Sebagaimana yang cikgu telah jelaskan tadi, ya, untuk memberi cadangan, kita gunakan kata kunci ya, iaitu perlulah, patutlah, wajarlah. Jadi di sini semua pihak
terutamanya ibu bapa dan pihak sekolah perlulah memainkan peranan yang penting untuk membentuk anak-anak atau pelajar yang mempunyai akhlak yang tinggi dalam kurikulum dan co-kurikulum. Kemudian ayat harapan, pelajar yang cemerlang diharapkan agar menjadi tonggak pembangunan negara dan bangsa kelak. Kemudian kita boleh simpulkan di sini, kita boleh masukkan cogan kata yang menarik sebagai satu teknik kita untuk menarik perhatian pemeriksa ataupun guru-guru di sekolah. Misalnya, pelajar yang cemerlang diibaratkan seperti benih yang baik jika dicampak ke darat akan menjadi gunung dan jika dicampakkan ke laut akan menjadi pulau. Kerana mereka mampu melakukan sesuatu dengan jayanya. Baik, untuk perhatian pelajar, jika pelajar gunakan teknik pendahuluan, huraian isi dan kesimpulan sebagaimana yang cikgu paparkan tadi, cikgu yakin ramai pelajar akan skor A untuk bahasa Melayu. Tetapi ingat, semua pelajar, semua sekolah mempunyai pelbagai teknik. Jadi gunakanlah teknik yang pelajar rasa, oh ini sesuai. Kalau guna teknik ini, ya, pelajar akan fikir, oh aku dapat A. Kalau guna teknik ini, oh aku dapat B. Jadi pelajar fikir, apa teknik yang pelajar rasa sangat sesuai digunakan untuk mendapat A dalam bahasa Melayu. Baik, Cikgu Ihsan, seterusnya. Okey, baik Cikgu Zurita, kita nampaknya dah sampai ke penghujung perkongsian idea kita pada hari ini. Sebelum itu mari kita kongsikan sedikit tentang fokus untuk soalan-soalan bagi tahun 2020. Cuma anak-anak perlu ingat, yang ini bukan soalan ramalan ya. Yang ini cuma kita fokus supaya anak-anak lebih ada panduan untuk membuat persiapan. Sebab saya secara peribadi tidak menggalakkan anak-anak untuk membuat ramalan soalan. Sebab bagi saya, sekiranya anak-anak menguasai kaedah penulisan dan teknik menjawab dengan betul, bagilah soalan macam mana pun, insya-Allah anak-anak pelajar boleh menjawab. Cuma untuk panduan anak-anak pelajar, kami berikan di sini dari 3 sudut, dari 3 dimensi. Fokus soalan, untuk dimensi diri. Mungkin anak-anak pelajar boleh bagi tumpuan pada isu-isu ataupun tema yang berkaitan dengan kebersihan, merangkumi mungkin kebersihan diri, kebersihan keluarga, kebersihan persekitaran sekolah, internet, pengguna internet dalam kalangan pelajar, kebaikan, keburukan, berkaitan dengan skop pekerjaan. Mungkin ada persediaan sebelum anak-anak menghadapi dunia pekerjaan. Mungkin juga berkait dengan penyakit berjangkit. Dan penyakit berjangkit ini yang biasa yang dialami dalam masyarakat kita. Kalau COVID-19 ni mungkin tidak akan ditanyalah, sebab ini isu yang masih baru. Kemudian anak-anak pelajar juga boleh lihat berkaitan dengan pengurusan stres dalam kalangan pelajar. Sekarang ni isu stres ni mungkin semua orang mengalami, terutamanya anak-anak pelajar kan. Jadi boleh lihat isu-isu yang berkaitan dengan dimensi diri. Bagi dimensi keluarga pula, anak-anak pelajar boleh bagi tumpuan kepada aktiviti-aktiviti bersama keluarga. Mungkin riadah, rekreasi bersama keluarga, berkaitan dengan internet. Dalam dimensi diri pun ada juga. Kalau dalam dimensi keluarga, mungkin peranan ibu bapa untuk mengawal penggunaan internet dalam kalangan anak-anak. Itu mungkin boleh bagi tumpuan. Aspek keluarga bahagia, yang ini pun mungkin berkaitan dengan peranan. Dimensi keluarga ni banyak berkaitan dengan peranan keluarga ataupun peranan ibu bapa. Berkaitan budi bahasa pun sama, mungkin peranan ibu bapa dalam melahirkan anak-anak yang berbudi bahasa. Boleh bagi tumpuan pada aspek-aspek tersebut. Dan untuk dimensi masyarakat, ataupun negara, mungkin kita boleh tengok tema berkaitan dengan
OKU, okey, orang kelainan upaya, okey, kejiranan, okey, kejiranan perpaduan ni kadang-kadang dia seiring, semangat kejiranan dan perpaduan. Mungkin boleh juga tengok aspek sukan. Aspek sukan maknanya mungkin minta maaf, mungkin berkaitan dengan negara. Dan satu lagi tema yang jarang kita bincangkan dalam soalan SPM, iaitu berkaitan dengan PIBG, Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Okay, mungkin boleh anak-anak bagi tumpuan untuk topik-topik yang kami kongsikan. Ingat ini bukan soalan ramalan, cuma sedikit panduan untuk anak-anak membuat persediaan dalam menghadapi peperiksaan SPM nanti. Okey, cikgu pun nak tambah sedikit dalam soalan ini. Contoh berdasarkan tugasan soalan tadi kata punca, kesan, langkah. Baik, pilih topik-topik yang ada di sini diri, keluarga, masyarakat ni, misalnya pengurusan stres. Pelajar boleh cuba buat satu latihan, misalnya punca stres. Senaraikan punca 1, punca 2, punca 3. Kemudian esei kedua, cuba pelajar buat satu latihan langkah menangani stres. Jadi pelajar boleh susun, senaraikan langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 dan seterusnya. Mungkin pelajar juga boleh kesan stres kepada pelajar. Jadi pelajar senaraikan kesan 1, kesan 2, kesan 3. Cuba pilih mana-mana bahagian soalan yang pelajar rasa nak cuba supaya pelajar dapat memahami tugasan soalan yang dikemukakan. Okey, Cikgu Ihsan. Ya. Seterusnya. Okey, slide kami yang terakhir. Suka saya nak kongsikan dengan anak-anak pelajar satu ungkapan yang biasa, tapi mungkin dia membawa maksud yang luar daripada kebiasaan. Okey, kecemerlangan akan tercipta apabila pelajar biasa daripada keluarga biasa dengan kecerdasan biasa yang belajar di sekolah biasa tetapi berusaha secara luar biasa. Okey, dan kalau nak tambah lagi dalam situasi yang luar biasa sekarang ini. Okey, sesuai sangat untuk anak-anak pelajar yang sedang belajar di rumah, belajar melalui atas talian. Okey, kita perlulah keluar daripada kebiasaan kita. Okey, supaya segala perancangan kita, terutama anak-anak pelajar, segala fokus untuk menghadapi SPM dari tingkatan 4 sehinggalah tingkatan 5 ini akan memberikan hasil yang luar biasa. Okey, Cikgu Zurita ada nak tambah? Ingat pelajar-pelajar kekal teruskan pembelajaran tanpa jemu. Baik, pelajar-pelajar pastikan pelajar terus belajar tanpa jemu agar ilmu itu lekat di minda. Baik, saya rasa tidak ada apa lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pelajar kerana fokus dan mendengar tentang sedikit ilmu, serba sedikit ilmu yang kami sampaikan tadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.